dia nak minta bantuan bomoh Siam supaya supaya bomoh itu buat sesuatu supaya suami dia ni tunduk kepada dia. Maksudnya biar suami dia ni ikut sahaja apa yang diperkatakan oleh Norin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai-santai sahaja. Jadi alhamdulillah untuk kali ini anda masih lagi bersama saya Samsul Hanif, dan insya-Allah hari ini saya akan sampaikan cerita tentang orang cemburu buta. Bukan cemburu biasa-biasa, cemburu buta. Bahayanya cemburu buta ni sehinggakan dia boleh membawa kepada ataupun dia boleh melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Seperti mana dalam cerita ini, seorang isteri dia cemburu sangat kepada suami dia ni sehinggakan dia menyihir suami dia sendiri. Jadi sebelum kita meneruskan cerita ini, macam biasa, ketik dulu butang subscribe di bawah ini serta tekan butang loceng. Jadi bagi anda yang sudah subscribe channel saya ini, sudah mengikuti begitu lama dengan channel saya ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kisah ini sebenarnya dah berlaku 12 tahun yang lalu. Kisah ini diceritakan oleh Norin sendiri. Norin berumur dalam lingkungan 40-an. Dia ceritakan pengalaman pahit dia, yang mana akibat cemburu butanya, dia cuba untuk mengikat suami dia dari menjadi perhatian perempuan-perempuan lain di luar sana. Nama suami kepada Norin adalah Azran, bukan nama sebenar. Seorang ahli perniagaan. Azran ni sebelum kahwin, kalau ikut apa kata Norin, Azran ni seorang yang baik. Selepas 6 bulan mereka berkenalan, jadi mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Azran ni seorang yang sudah memiliki segala-galanya, cuma dia nak pelengkap saja, iaitu isteri. Jadi mereka berdua pun berkahwinlah. Selepas setahun mereka berkahwin, mereka dikurniakan seorang cahaya mata, seorang anak lelaki. Pada masa itu Norin kata dia nak tumpukan perhatian sepenuhnya kepada keluarga. Jadi dia ambil keputusan untuk berhenti menjadi ataupun meletakkan jawatan sebagai pegawai bank. Jadi dia nak tumpukan perhatian sepenuhnya kepada keluarga mereka. Tetapi inilah masalah Norin sebenarnya. Di sinilah detiknya. Apabila dia berhenti kerja, mulalah dia rasa tak sedap hati. Dia fikir macam-macam tentang suami dia. Dia tak berapa percaya sangat dengan suami dia bila berada di luar rumah, berada di pejabat. Terutama sekali jika Azran ni outstation. Walaupun dia tahu sebenarnya yang si Azran ni sebenarnya seorang yang baik, seorang yang setia, tetapi hati dia sentiasa menafikannya. Dia tahu suami dia ni seorang yang baik, seorang yang setia, tetapi hati dia ni macam dia duk syak macam-macam lah yang tak elok tentang suami dia sendiri. Sikap cemburu Norin ni terbawa-bawa sehingga kan suami dia pun dah rasa rimas dah.
Azran pun rasa rimas sangat-sangat dah dengan cemburu yang ditunjukkan oleh Norin. Setiap kali Azran balik dari outstation, si Norin ni akan tunggu. Dia akan tunggu. Dia tunggu untuk apa? Dia tunggu untuk soal macam-macam soalan yang dia akan soal, terutamanya berkaitan dengan perempuan-perempuan di tempat kerja. Mula-mula soal dulu, lepas tu bergaduh. Tiap kali macam tu. Setiap kali balik dari outstation mesti ada soalan, lepas tu bergaduh. Jawab ke tak jawab ke, tetap bergaduh juga. Kadang-kadang dia sendiri pun rasa yang sikap dia tu agak melampau. Tetapi nak buat macam mana, masa dia buat tu dia tak sedar pun. Tapi lepas tu baru dia sedar. Kadang-kadang Azran ni dia malas nak layan. Dia diam je lah. Orang perempuan mana boleh lawan. Lawan lah macam mana pun, kita tak akan menang orang lelaki ni. Jawab ke tak jawab tetap salah. Yang tak pernah salah orang perempuan tu. Jangan marah ya. Tetapi selepas dia bertekak beberapa jam, dia bergaduh, bertekak, bertikam lidah, selepas tu mereka akan baik balik seperti biasa, seperti tak ada apa-apa pun. Pada suatu hari, Azran ni dia nak pergi outstation lagi. Masa ni Norin cakap dia tak bergaduh lah dengan Azran, sebab dia ada plan lain sebenarnya. Dia ada plan lain. Dia minta izin, dia nak balik ke kampungnya di Perlis. Dia ada plan lain sebenarnya, sebab tu tak bergaduh. Masa di Perlis tu dia sebenarnya bukan nak balik kampung sangat pun. Dia nak pergi ke negara jiran, nak pergi ke Thailand. Masa tu dia nak pergi jumpa Bomoh Siam. Dia pergi jumpa Bomoh Siam. Dia nak minta bantuan Bomoh Siam supaya Bomoh itu buat sesuatu supaya suami dia ni tunduk kepada dia. Maksudnya biar suami dia ni ikut sahaja apa yang diperkatakan oleh Norin. Maksudnya ikut arahan dia. Jadi Bomoh ni, apa lagi, Bomoh ni dia sukalah buat kerja-kerja jahat ni. Bomoh jahat. Jadi Bomoh ni bagi cadangan ataupun ajarlah kepada Norin. Dia ajar macam mana? Dia kata setiap kali suami kau nak makan, kau letakkan setitis darah daripada jari kau ke dalam makanan si suami ni. Setitis darah tu pula daripada jari manis sebelah kiri. Jadi bukan dia letak saja-saja dalam makanan atau dalam minuman. Dia ada mentera dia lah. Diajarkan oleh si Bomoh tu tadi. Lebih teruk daripada itu. Ada lagi yang lebih teruk. Bukan dia letak darah saja. Bomoh itu suruh letak kepala najis. Masa buang air besar tu dia suruh ambil kepala najis dan diletakkan ke dalam makanan atau minuman si suami ni, supaya suami tunduk. Apa saja yang Norin cakap ni dia akan tunduk lah. Pada masa tu Norin ni dia dah tak fikir panjang dah. Dia asalkan dia puas hati. Jadi dia pun amalkanlah apa yang diajar oleh Bomoh Siam tersebut. Dia amal. Selepas dia beramal selama sebulan, dia dah nampak dah reaksi ataupun respon ataupun tindak balas daripada apa yang dia buat, mengikut nasihat ataupun cadangan daripada Bomoh. Selepas sebulan, suami dia ni nampak perubahan yang amat ketara. Dia langsung tak nak keluar pergi ke pejabat, dan segala kerja dia serahkan sepenuhnya kepada staf sahaja. Jadi dia sendiri tak pergi pun ke pejabat. Dia juga sebenarnya tak boleh nak tidur malam. Azran ni, suami dia ni, tak boleh nak tidur malam. Setiap saat duk panggil nama Norin. Lama kelamaan dia terbaring lesu lah. Letih juga dia pun. Main dengan tak tidur ni. Kita tak tidur satu malam pun letih. Ni bermalam-malam duk panggil nama Norin, duk panggil nama isteri sendiri je, sehinggakan dia terbaring lesu seperti mayat hidup. Oleh kerana dia tengok suami dia ni dah jadi macam mayat hidup dah, masa tu mula dia rasa menyesal. Masa itulah dia baru rasa sedar kesilapan dia. Dia pun ceritalah kat ayah dan ibu dia sendiri. Jadi mereka pun cubalah membantu Norin untuk mengubati suami dia Azran ni supaya pulih kembalilah.
pelbagai ikhtiar yang mereka buat untuk sembuhkan kembali Azran. Tetapi malangnya, dia sembuh juga tetapi tidak 100% lah. Dia tidak normal seperti dulu dah. Masa Azran ni kembali sembuh sikit, Norin ceritalah kisah sebenar. Okey, dia pun ceritalah yang sebenarnya dia yang buat suami dia. Dia jumpa bomoh siam. Dia yang letakkan darah dan kepala najis di dalam makanan dan minuman suami dia. Dia cerita habislah kat suami dia. Masa tu suami dia berlinangan air mata kerana mengenangkan perbuatan terkutuk yang dibuat oleh Norin. Tapi walau bagaimanapun, suami dia memang suami yang cukup terbaik, memang cukup baik hati. Dia mengangguk tanda memaafkan si Norin selepas Norin berkali-kali memohon maaf. Jadi semasa Azran memaafkan Norin, apa lagi Norin ni memang dia terlalu sebab lah. Dia meraung sebab menangis sambil memeluk suami dia Azran. Masa Norin menangis-nangis tu, Azran masih cool. Dia pegang kepala Norin, dia mengusap-ngusap rambut Norin. Dia hanya mampu bagi reaksi macam tu sahaja. Jadi pada hari keesokannya, Azran memanggil Norin. Dia panggil isteri dia buat kali yang terakhir. Sebab apa? Selepas daripada itu, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi matilah suami dia. Meninggal suami dia disebabkan oleh perbuatan terkutuk seorang isteri. Sebab tu nak buat apa-apa, tolonglah fikir panjang. Kalau benda tu salah, ia tetap salah. Dia tak akan jadi betul. Sejak kematian suami dia, Norin berpindah balik ke kampung halamannya. Dia dah tak boleh nak tinggal di rumah di mana dia dan suaminya tinggal semasa suaminya hidup, sebab terlalu banyak kenangan-kenangan yang akan kembali mengusik jiwa dia. Jadi bila dia teringat kenangan-kenangan tu, dia akan rasa bersalah sangat-sangat. Jadi pengajarannya, janganlah menggunakan khidmat sihir. Jangan menggunakan khidmat bomoh untuk melakukan sihir. Bukan kepada suami je, kepada siapa-siapa pun tak boleh. Sihir memang satu dosa yang amat besar. Ada apa-apa masalah, bincanglah elok-elok. Bergaduh ke apa, itu perkara biasa, adat dah dalam rumah tangga kalau bergaduh. Kalau tak bergaduh itu tak normal. Yang bergaduh tu normal. Tapi bukan membawa kepada perkara yang dilarang dalam agama. Jadi tamatlah cerita ini di sini. Semoga video ini memberi manfaat untuk semua. Dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel ini serta tekan butang loceng. Saya mohon undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.